Pembentangan tentang konsep dan proses kejadian angin tempatan. Konsep angin tempatan ialah angin yang mempengaruhi sebuah daerah sahaja dan bertiup dalam satu jangka masa yang pendek. Kawasan tekanan rendah membentuk kebanyakan angin tempatan seperti bayu darat dan bayu laut, angin katabatik dan anabatik, dan air sekali angin badai selari. Proses kejadian bayu laut. Pertama, terjadi pada waktu siang kerana suhu bumi lebih cepat panas berbanding kawasan laut. Yang kedua, udara panas di kawasan darat akan naik ke atas dan menjadi kawasan ini sebagai kawasan tekanan udara rendah. Yang ketiga, udara di laut lebih cepat sejuk menyebabkan kawasan tersebut mengalami tekanan udara tinggi. Video contoh kejadian bayu laut. Okey, pada waktu siang, pada sebelum tu, di mana ada dua kawasan, iaitu sini adalah lautan dan sini adalah kawasan daratan. Okey, pada waktu siang. Okey, apakah yang berlaku pada waktu siang? Okey, pada waktu siang, suhu di lautan lebih rendah. Okey, suhu di lautan rendah kerana permukaan lautan warnanya lebih cerah, maka ia lebih banyak reflect haba. Dia akan pantulkan haba tu ke tempat lain. Okey, manakala suhu yang rendah akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Okey, ingat konsep ni, suhu rendah, tekanan tinggi. Seterusnya di kawasan daratan suhunya adalah tinggi kerana pada waktu siang daratan lebih banyak menyerap haba daripada matahari. Dia akan serap haba tu. Okey, sebab tu kawasan daratan pada waktu siang lebih panas. Okey, suhu yang panas akan menciptakan tekanan rendah. Apabila ada perbezaan tekanan ni, maka berlakulah angin. Angin bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okey, sekali lagi, angin bergerak daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. So angin bergerak daripada laut ke daratan. Okey, daripada laut ke daratan. Dari mana angin datang? Daripada laut. So ia dikenali sebagai bayu laut. Terusnya, proses kejadian bayu darat. Yang pertama, terjadi pada waktu malam, suhu bumi lebih cepat menjadi sejuk berbanding suhu di laut. Yang kedua, udara sejuk di permukaan darat menghasilkan satu tekanan udara tinggi tempatan. Tiga, laut akan menyimpan haba dan dalam keadaan panas yang menghasilkan tekanan udara rendah. Video contoh kejadian bayu darat. Okey, pada waktu malam suhu di lautan adalah tinggi. Ini kerana lautan menyimpan haba yang dipendam. Okey, pada waktu siang kan panas, dia akan simpan haba tu. Okey, dia akan menyimpan haba. Sebab tu pada waktu malam suhu di lautan adalah tinggi. Suhu yang tinggi akan menciptakan tekanan rendah. Okey, di daratan pula. Di daratan suhunya adalah rendah. Suhu yang kerana di daratan pada waktu malam dia akan lepaskan haba tu ke atas, ke kawasan lah. Dia akan lepaskan haba. Okey, berbanding dengan laut menyimpan haba, dia simpan haba tu. Sebab tu dia panas pada waktu malam. Manakala di daratan dia akan lepaskan haba. Sebab tu pada waktu malam daratan lebih sejuk. Suhu yang sejuk akan menciptakan tekanan tinggi. So angin bergerak daripada mana ke? Daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin akan bergerak daripada darat ke laut. Dari mana angin datang? Daripada darat. So ini dikenali sebagai bayu darat. Konsep angin katabatik. Konsep angin katabatik berlaku pada waktu malam. Angin bertiup dari puncak gunung ke lurah gunung. Angin yang membawa kepadatan udara yang tinggi dari atas menuju ke lereng bukit.
Hal ini terjadi ketika udara di permukaan gunung menjadi lebih dingin daripada di sekitarnya sehingga memaksa angin untuk segera menuruni lereng bukit. Proses kejadian angin katabatik. Yang pertama, berlaku pada malam hari. Puncak gunung akan membebaskan bahangan bumi ke angkasa lebih cepat berbanding permukaan lurah. Yang kedua, suhu sekitar di puncak gunung lebih cepat sejuk lalu membentuk tekanan udara tinggi. Yang ketiga, permukaan lurah yang terletak di bawah gunung berkeadaan panas lalu membentuk tekanan udara rendah. Dan yang keempat, akibat angin bertiup dari puncak gunung yang bertekanan udara tinggi menuruni lereng ke lurah yang bertekanan udara rendah. Seterusnya, angin anabatik. Angin anabatik ini terjadi kerana terdapat perbezaan desakan udara antara yang di puncak gunung dan di lereng gunung. Hal ini wujudnya tekanan udara di gunung menjadi lebih rendah sementara tekanan udara yang berada di lereng menjadi lebih tinggi. Oleh itu, wujudnya aliran udara yang bergerak dari lembah mengalir naik ke arah puncak gunung. Proses kejadian angin anabatik. Yang pertama, berlaku pada siang hari. Puncak gunung lebih cepat menerima panas matahari daripada lurah gunung yang dalam keadaan tertutup. Yang kedua, puncak gunung bersuhu tinggi dan menjadi tekanan udara rendah berbanding dengan kawasan lurah. Yang ketiga, kawasan lurah yang dalam keadaan sejuk pula membentuk tekanan udara rendah. Kecerunan tekanan udara terbentuk dari permukaan lurah ke permukaan gunung. Yang keempat, dengan itu angin akan bertiup menaiki atau mendaki lurah ke puncak gunung. Konsep angin badai selari. Angin badai selari ialah angin yang bertiup dengan kencang secara tiba-tiba pada waktu malam hingga subuh ke pantai barat semenanjung Malaysia. Biasanya, hujan lebat akan turun apabila angin Sumatera bertiup. Ia sering berlaku di pelabuhan Kelang hingga ke Johor. Tersebut adalah rajah kejadian angin badai selari. Video tentang kejadian angin badai selari. Kita tengok angin Sumatera. Angin Sumatera ni kita ada yang memanggilnya sebagai angin squall ataupun angin peralihan. Dia berlaku sekejap saja antara April hingga Mei, September hingga Oktober dalam masa tempoh 1 bulan. Okey, bertiup kencang secara tiba-tiba pada waktu malam sehingga subuh. Okay, ke pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya Pelabuhan Kelang hingga ke Johor Bahru. Jadi kita di Kelang ini kita sedikit terkesan. Okay, kalau awak tengok bulan April hingga bulan Mei nanti, hujan ni akan berlaku pada waktu malam. Okay, pada waktu tengah malam sehingga waktu subuh. Awak bangun pagi, awak tengok dah hujan, dah basah, dah banyak air di parit dan longkang. Kan? Jadi itu adalah angin Sumatera. Sekian, terima kasih.